Terima kasih Menteri. Saya rasa kita tidak boleh terlalu fokus pada nisbah, number dia saja. Ada banyak orang pakar-pakar dalam hospital kerajaan dan mereka khawatir kerana mereka kata kualiti doktor kita sedang turun. Dua sebabnya. Dikatakan ada banyak sekolah-sekolah medical, college medical di mana dia punya exposure tak begitu baik. So dia kata yang keluar dalam negeri pun dan juga daripada luar negeri, daripada Ukraine, daripada Indonesia, kualiti siswaza yang keluar itu tak begitu baik. Yang kedua ialah ward-ward kita dibanjiri dengan ramai orang doktor siswaza. Mereka tak dapat satu exposure, hands-on experience yang mencukupi. Jadi saya dengar ini bukan daripada satu hospital saja. Ipoh, Sarawak, Sabah, banyak tempat they are very concerned that the quality is going down. Walaupun kita dapat 1 in 400, but if they're not good doctors, itu pun tak bagus. Terima kasih Yang Berhormat Semua Siput. Yang Berhormat Kota Raja juga bangkit perkara yang sama. Dan sukacita saya juga nak rujuk kepada hujah daripada Yang Berhormat Kota Raja. Apakah standard yang diguna pakai oleh Kementerian Kesihatan dari segi houseman, dan apakah kualiti yang kita lahirkan dalam Kementerian Kesihatan Malaysia ini. Untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, standard yang diguna pakai dalam menentukan bilangan houseman, iaitu pegawai perubatan siswaza PPS, bagi setiap hospital adalah 1 PPS untuk 14 katil. Dan jika bilangannya mencapai 3 orang, seorang lagi ditambah untuk relief jika pegawai bercuti atau tidak dapat bertugas atau sebab-sebab tertentu. Manakala dari segi penyeliaan, you talk about trainer-trainee ratio, pula standard yang diguna pakai adalah seorang pakar untuk 5 orang setiap PPS. Dan saya nak jelaskan di sini bahawa jumlah graduan perubatan yang dilantik sebagai houseman, iaitu pegawai perubatan siswaza, bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 terdapat 2,267 orang pegawai perubatan siswaza yang dilantik untuk menyalin latihan siswaza. Dan tahun 2009 dia meningkat kepada 3,058 orang pada tahun 2009. Ini bermakna kita telah ada peningkatan, dan seterusnya pada 2010 juga ada peningkatan, dan jumlah perubatan siswaza yang sedang menyalin latihan dalam hospital KKM sehingga September 2010 adalah 6,253. Ya, Kota Raja. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kalau betul inilah nisbah yang kita capai, yang ada 1 pakar ke 5 houseman, kira baguslah. Tapi kita juga perlu ingat, kebanyakan universiti-universiti juga yang hospital-hospital yang digunakan untuk melatih doktor pelatih ini juga menjadi hospital-hospital tenaga pengajar kepada undergraduate kita, ya. Tambahan pula di atas itu, hospital-hospital ini juga digunakan untuk latihan postgraduate, iaitu yang doktor-doktor yang sedang dalam perjalanan untuk menjadi pakar. Jadi bila kita lihat beban tugas kepada doktor-doktor pakar ini yang amatlah besar, dan setengah-setengah hospital pula mengambil ada pula program private wing dia, di mana doktor pakar ini pula juga boleh buat orang kata praktis swasta ini. Jadi inilah yang kami katakan pada peringkat awal dahulu biasa dibangkitkan kepada menteri sendiri, yang doktor-doktor pakar ini sudah terbeban dengan pengajarannya, kliniknya, swastanya, dan mampukah mereka, ya, di antara sebab gerakan gabungan membantah penswastaan hospital bangkitkan adalah beban ke atas pakar-pakar kita ini. Mampukah mereka menangani kerja yang berat ini? Dan saya nak I want reassurance dengan izin, betulkah ratio kita, nisbah kita 1/5 ini? Betulkah ada nisbah ini?
Kalau betul ada, kalau tak ada nanti kami akan bangkitkan semula. Kerana perkara ini dibangkitkan bukan oleh calon-calon orang, tetapi adalah daripada Master of Academy of Physician sendiri, ya, dalam rencana beliau. Terima kasih. Terima kasih Yang Mohd Ketua Raja. Saya katakan bukan semua hospital. Ada hospital HKL contohnya 1:5. Tapi ada hospital yang telah pun menyangkau ratio yang telah ditetapkan. Jangan lepas tu menuduh saya pula. Yang saya juga nak tekan di sini bahawa sekarang ratio sekarang sebenarnya berapa, Menteri? Minta maaf. Ratio sebenarnya the ideal is 1:5. The ratio is 1:5. 1:5. Some hospital exceed the ratio 1:8. Ada juga yang telah mencapai 1:8. Okay. Inilah yang menjadi ketakutan dan kerisauan daripada orang-orang yang minat memikirkan kepentingan pendidikan mereka. Kalau saya bernasib baik, saya pergi ke satu hospital, saya bernasib baik mendapat pakar untuk memantau saya, train saya untuk jadi seorang doktor yang selamat. Tetapi bagaimana dengan mereka houseman kita yang berada di hospital yang tidak mempunyai pakar-pakar yang cukup. Jadi akhirnya kita akan ada houseman yang kemudian diluluskan, di certify sebagai layak, dan mereka ini sebenarnya tidak kompeten. Ini kerisauan kita. Ya, terima kasih Yang Mohd Ketua Raja. Saya juga katakan tadi bahawa Yang Hormat Menteri, beruas bangun 3 kali. Terima kasih Datuk Pengerusi. Datuk Pengerusi, saya pula mendapat aduan bahawa di hospital-hospital pegawai-pegawai perubatan dan juga houseman diperlukan untuk on call sampai 36 jam berapa kali seminggu. Dan memandangkan ada dari laporan ada ni kelebihan houseman, adakah kerajaan apakah masalahnya? Is it lack of planning, dengan izin lack of planning hinggakan MO dan houseman pula yang mengatakan mereka kesuntukan tidur, kadang-kadang will not be treating the patient in a very conscious manner. Jadi kalau boleh dapat keterangan berapa seminggu berapa jam on call setiap MO dan houseman, dan keadaan kelebihan houseman ini bolehkah kita atur agar mereka tidak perlukan on call sepanjang 36 jam terlalu kerap dalam seminggu. Terima kasih Yang Berhormat Beras. Semua houseman perlu melalui program on call ini, kerana ini satu latihan dan perlu didedahkan bagaimana semasa on call untuk menangani isu-isu yang berkaitan. Dan memang saya telah memberi arahan kepada semua hospital. On call ni, apabila mereka on call, mereka juga boleh mendapat rehat pada hari yang seterusnya, so that at least in the morning they can go back and rest and come back in the afternoon. Memang that has been a practice in the semua hospital. Semua doktor-doktor yang latih ni memang dia melalui sistem yang sama. Dan kita akan pasti sekiranya ada lagi orang kata aduan macam ni, kita ambil tindakan. Sila beritahu kita, dan kita tidak akan membenarkan mana-mana hospital menindas ataupun exploit our housemen dengan sewenang-wenangnya. Mereka juga perlu diberikan rehat yang cukup untuk mempelajari subjek-subjek mereka. Berhubung dengan apa yang Ketua Raja katakan tadi, Yang Berhormat Ketua Raja, bahawa jangan lihat bahawa bilangan house meningkat, bilangan pakar kita juga meningkat. Kita juga menambah bilangan pakar kita. Dan kalau dulu kita hanya 1 year kita bagi scholarship only 400 to upgrade the specialist. Now 1 year we give to 800 people to train them as a specialist. Dan kita juga ada ramai pakar-pakar luar negara yang juga kita ambil sebagai doktor kontrak untuk berkhidmat dalam negara kita. Dan sebab itu kita dapat menambahkan bilangan-bilangan doktor di kawasan dan kita nak upgrade lagi hospital-hospital yang sedia ada untuk menjadi hospital pakar. Itu yang dalam perancangan kita. Untuk ditambah lagi, sekarang ramai juga hospital swasta, universiti swasta, mereka juga memohon untuk mengadakan hospital
untuk membolehkan mereka mempunyai hostel swasta. Contohnya IMU universiti swasta, tapi mereka juga nak mohon untuk mengadakan hostel sendiri untuk pelajar-pelajar yang belajar dalam hostel masing-masing. Dan ini memang kita menyokong agar mereka juga universiti swasta mempunyai hostel swasta, melatih houseman sendiri untuk pastikan mereka mematuhi standard-standard yang telah pun kita tetapkan. Saya harap saya dah jelaskan perkara ini, dan saya juga amat mengambil berat tentang kualiti houseman yang kita lahirkan, kerana doktor ini adalah doktor yang kita lahirkan ini adalah penting untuk menjaga kesihatan rakyat kita keseluruhannya. Ahli yang berhormat, berhubung dengan yang berhormat Tenggara yang menyuarakan tentang Klinik 1 Malaysia, saya nak sebut di sini bahawa rancangan Malaysia ke-10 Menteri, minta maaf, tadi saya ada bertanya mengenai posting. Yang Kota Raja, saya tahu yang berhormat Sebelum minat. Tak nak yang berhormat. Saya tahu yang berhormat minat. the postingnya. Tapi tunggulah Jam apa tu Tenggara? Ya. Ya, benar. Terima kasih Menteri Tuan Pengerusi. Daripada jawapan yang diberikan oleh Menteri tadi, nampaknya macam ada overlapping lah. Ada segi Kementerian Pelajaran dia akan beri susu, dan Kementerian Kesihatan akan beri multivitamin. Apakah hanya kepada kanak-kanak di sekolah ataupun juga kepada ibu bapa dia di rumah? Sebab dalam NKRA ini disebut sekolah-sekolah luar bandar. Jadi saya pun mungkin dengan peruntukan 4 juta itu hanya murid-murid sekolah saja ataupun meliputi keluarga dia yang kurang nutrisi di rumah sama? Jawapannya kepada Menteri. Saya rasa dia peruntukan 4 juta ini adalah untuk low income group, low income bracket, di mana ia diberi kepada kanak-kanak di bawah 6 tahun yang dikenal pasti mempunyai kekurangan zat makanan, dan dia adalah bagi kumpulan yang muda miskin lah, dan juga miskin tegah. Ia tidak bertindih dengan program susu di sekolah. Dia tidak ada pertindihan, kerana kita baginya adalah bawa program kurang zat makan yang lain. Ya, yang berhormat Kota Raja, yang balik kepada